Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 44 hingga ayat 46 surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yashtawuna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Ayat 44. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang telah diberi sebahagian dari kitab? Mereka beli kesesatan dan mereka ingin supaya kamu sesat jalan. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Ayat 45. Dan Allah lebih tahu siapa-siapa musuh-musuh kamu. Dan cukuplah Allah menjadi wali, dan cukuplah Allah jadi pembela. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ayat 46. Daripada orang-orang yang jadi Yahudi itu, ada yang menceroboh-roboh, ada yang meroboh-roboh kalimat-kalimat dari tempatnya, dan mereka katakan, kami mendengar dan kami durhakai, dan dengarlah. Padahal engkau tidak didengar, dan ra'ina, kerana mereka memutar-mutar lidah mereka dan mencela-cela agama. Padahal jika mereka katakan, kami dengarkan dan kami taati, dan dengarlah dan unzurna, nescaya adalah itu lebih baik bagi mereka dan lebih lurus. Tetapi mereka telah dikutuk Allah kerana kekufuran mereka, maka tidaklah mereka beriman kecuali sedikit. Di dalam penyusunan umat dan mengisi jiwa mereka dengan ibadat dan memimpinkan pula menegakkan kesucian dengan ibadat itu, Tuhan pun memperingatkan pula bahawa pembangunan besar itu
tidaklah akan sunyi-sunyinya dari musuh-musuh dan orang-orang yang menghalangi. Penghalang dan batu penarung besar di zaman itu ialah ahli kitab, terutama orang Yahudi, sebab mereka berdiam di Madinah pula. Dalam pergaulan sehari-harian antara diri dengan diri, hubungan adalah baik sampai menyembelih kambing pun Rasulullah menyuruh hantar tetangganya orang Yahudi. Rasulullah menyuruh hantari tetangganya orang Yahudi. Tetapi sebagai satu golongan, terutama dari pemimpin-pemimpin mereka, selalu saja ada sikap tantangan. Inilah yang diperingatkan Tuhan kepada Rasulnya. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang telah diberi sebahagian dari kitab? Pangkal ayat 44. Di permulaan ayat sudah diterangkan dasar tantangan mereka, iaitu kerana mereka hanya menerima sebahagian dari kitab, iaitu mereka pertahankan sebahagian dari isi kitab mereka, Taurat, tetapi mereka tinggalkan sebahagian lagi. Mana yang akan menguntungkan mereka sia-siarkan, dan mana yang akan merugikan, terutama isi kitab yang menerangkan bahawa akan ada lagi rasul sesudah rasul-rasul Bani Israel, mereka gelapkan. Mereka beli kesesatan. Mereka membeli pendirian yang sesat dengan mengorbankan harga kebenaran, atau mereka pilih pendirian yang sesat dengan mengorbankan kejujuran, dan mereka ingin supaya kamu sesat jalan. Ujung ayat 44. Mereka bergerak siang dan malam menghalangi perkembangan Islam yang sedang tumbuh. Mereka tidak keberatan mengadakan hubungan rahsia dengan kaum musyrikin yang telah terang memusuhi Rasulullah. Padahal kalau mereka berdiri pada pokok ajaran agama mereka sendiri, pada Muhammad SAW lah mereka patut dekat, bukan kepada musyrikin penyembah berhala. Dengan secara halus kadang-kadang dan kasar pun kalau perlu, mereka mengadakan saranan-saranan yang curang kepada Islam, kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Bukan saja dalam kalangan mereka sendiri, dan bukan saja mengadakan hubungan dengan kaum musyrikin Mekah, tetapi di Madinah sendiri terhadap orang-orang yang masih bersikap pucuk aru atau menurut kemana deras angin, yang oleh ayat-ayat Al-Quran sudah diberi sebutan khusus, iaitu munafik. Mereka telah menjadi musuh dalam selimut. Kian sehari kian dirasakan oleh Rasul bahawasanya musuh bukan dari satu pihak Yahudi itu saja, dan bukan dari pihak musyrikin saja. Maka bersabdalah Tuhan, dan Allah lebih tahu siapa-siapa musuh-musuh kamu. Pangkal ayat 45. Musuh yang terang memang Yahudi dengan sikap mereka membeli kesesatan dan ingin agar kaum muslimin tersesat. Mereka tidak ingin kaum muslimin menempuh jalan yang benar dan jaya. Hasad dengki telah memenuhi hati mereka. Tetapi ada lagi yang musuh yang lain, yang Allah lebih mengetahui siapa mereka, iaitu lawan yang bersikap di luar sebagai kawan, munafik, yang lebih mendapat keuntungan berebut masuk dan melihat kesulitan berangsur lari. Sebagaimana dahulu telah pernah terjadi dalam perperangan Uhud, tetapi Rasulullah diberi peringatan oleh Tuhan betapapun banyak dan berbahayanya musuh-musuh dalam selimut itu. Kaum yang berjuang menegakkan kebenaran Tuhan tidak usah khawatir, dan cukuplah Allah menjadi wali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, iaitu menjadi pelindung dan pemimpin dari pejuang Islam yang ikhlas, dan cukuplah Allah menjadi pembela. Ujung ayat 45. Sehingga bagaimanapun musuh-musuh itu mengatur siasat, namun akhir kelaknya langkah mereka pasti tertumbuk, kerana tujuan mereka tidaklah benar. Yang mereka musuhi sebenarnya bukan kamu, tetapi Allah yang menyuruh kamu. Sebab itu pelindungmu yang sejati dalam perjuangan ini tidak lain daripada Allah, dan yang akan membelamu di saat-saat yang sulit hanya Dia. Melihat betapa hebatnya rasa kebencian
dan pemusuhan yang ditimpakan oleh kaum Yahudi pada kaum muslimin dari abad ke abad sampai kepada abad kita ini, seakan-akan ayat ini rasanya baru turun kemarin. Sejak zaman dahulu kala, tasamah Islam telah dirasai oleh orang Yahudi, iaitu tasamuh yang tidak sekali-kali mereka pernah rasai dalam satu negeri Kristian. Sejarah mencatat bahawa seketika kaum muslimin memasuki tanah Spanyol, negeri Kristian, orang Yahudi merasa diri mereka terlepas dari perbudakan dan penghinaan. Sebab itu mereka telah membantu tentera Islam ketika masuk ke sana. Di zaman sebahagian besar dari tanah Eropah sebelah timur dikuasai oleh kerajaan Turki, Yahudi merasakan bahawa dalam pemerintahan Islam Turki mereka mendapat keamanan dan perlindungan. Di zaman itu, jauh benar perbezaan orang Yahudi yang berdiam di negeri-negeri Eropah Barat dengan Yahudi yang berlindung di Istanbul, negeri iaitu ibu negeri kerajaan Turki. Dalam negeri Turki atau negeri Islam yang lain, mereka tidak disisih dalam satu kampung yang dinamai ghetto. Malahan mereka dibiarkan bebas berniaga atau usaha-usaha yang lain. Tetapi toleransi kerajaan Turki yang begitu besar pada mereka telah mereka ambil menjadi kesempatan buat mengkhianati negeri itu, terutama di zaman kerajaan Inggeris dikuasai oleh Perdana Menteri Disraeli. Dia ini adalah Yahudi. Orang Yahudilah yang banyak kedapatan menjadi spy Inggeris buat menghancurkan kerajaan Turki Osmani. Dan Lord Balfour, Menteri Luar Negeri Inggeris, juga Yahudi. Setelah Inggeris menang menghadapi Turki, telah membuka tanah Palestin untuk menjadi negeri orang Yahudi dengan alasan bahawa 2000 tahun yang lalu di Palestin pernah berdiri kerajaan Yahudi. Di zaman kekuasaan Hitler di Jerman, bangsa yang dipandang paling hina dan musuh negara nombor satu ialah orang Yahudi. Lebih dari 1 juta orang Yahudi ditangkapi dan dimasukkan ke dalam kamar gas. Tidak ada di dalam sejarah zaman lampau yang Yahudi dibuat demikian hina, sehingga nyawa mereka tidak ada harga sama sekali, sebagai yang dilakukan oleh Nazi Hitler. Kekejaman komunis di bawah Stalin pun mendekati kekejaman Hitler. Nyawa mereka tidak ada harga. Doktor-doktor Yahudi dibunuhi kerana tersangka hendak meracuni Stalin. Sedang di dalam negeri-negeri Islam sebagai di Mesir, Iraq dan Yaman dan Tunisia, mereka dipandang sebagai warga negara penuh. Mereka tidak dimusuhi, tetapi sebagai balas jasa telah mereka rampas sebahagian dari tanah Palestin, lalu mendirikan negeri Israel, dan terusirlah tidak kurang daripada 1 juta orang Arab dari tanah airnya yang berserak-serak di bawah nasib malang di negeri-negeri Arab yang lain. Dan kedudukan orang Yahudi di Palestin itu sampai mendirikan negara Israel mendapat bantuan dari kerajaan-kerajaan barat, terutama Inggris dan Amerika. Ayat yang tengah kita tafsirkan ini memberi ingat pada Rasulullah SAW bahawa Tuhan Allah lebih tahu siapa-siapa musuh Islam itu. Yang terpampang di muka itu ialah orang Yahudi, tetapi kerana takut dan cemas akan kebangkitan Islam kembali di tanah Arab, bangsa-bangsa besar Inggris, Perancis dan Amerika dan umumnya kerajaan-kerajaan barat telah membantu Yahudi. Mereka telah melempar 2 ekor burung dengan 1 batu. Mereka benci kepada Yahudi yang benci kepada Islam dan benci kepada Islam. Bak menghabiskan pengaruh Yahudi yang dibenci di Eropah, mereka diberi negeri di tanah Arab. Dan Arab adalah bangsa yang dipandang musuh besar, sebab mereka lah tulang punggung Islam. Apatah lagi setelah dikuasai bahawa Jazirah Arab itu ternyata satu sumber kekayaan alam yang luar biasa, terutama kerana didapatinya minyak tanah sebagai emas hitam, the black gold. Di dalam ayat ini, Tuhan memberi obat penawar bagi umat Islam. Meskipun dari kiri kanannya musuh-musuhnya telah bersatu hendak menghancurkannya, janganlah umat Islam merasa cemas
dan putus asa. Tuhan Allah tetap menjadi penolong dan pelindung mereka. Bukanlah ayat ini menyuruh berdiam diri, berpangku tangan. Kalau Tuhan telah berjanji bahawa dialah yang akan menjadi pelindung dan pembela umatnya, hendaklah kaum muslimin berusaha terus mendekati Allah dan menegakkan tauhidnya. Hendaklah sadar dan bangun kembali. Bertambah kita kembali kepada intisari ajaran agama kita, bertambah pulihlah kekuatan kita. Persiapan batin adalah satu-satu jalan yang menangkis serangan jiwa yang tengah mereka lakukan. Mereka mempengaruhi seluruh pasaran dunia, baik dalam bidang politik atau ekonomi atau kebudayaan, sampai kepada filem-filem perosak akhlak dari Hollywood. Sebahagian besar adalah produksi dari orang Yahudi. Bahkan Einstein, jago teori relatif terkenal, atau Sigmund Freud, jago ilmu jiwa dan psychoanalysis, sampai kepada Karl Marx yang mengguncang dunia dengan ajaran komunisnya, semuanya itu adalah Yahudi. Menurut penyelidikan beberapa ahli ilmu jiwa, maka sampailah timbul orang-orang besar demikian dalam kalangan Yahudi adalah kerana reaksi jiwa yang mendalam oleh sebab rasa pemusuhan bangsa-bangsa Eropah terhadap Yahudi. Mungkin pula kelak kebencian kepada umat Islam yang memuncak dari zaman ke zaman ini akan menimbulkan pula orang-orang besar Islam, bukan kerana rasa dendam, melainkan kerana ingin menegakkan amal soleh di permukaan bumi ini. Merubah kitab. Kemudian datanglah ayat berikutnya yang menerangkan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dalam hal agama. Daripada orang-orang yang jadi Yahudi itu, ada yang merubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Pangkal ayat 46. Ini adalah peringatan Tuhan kepada Rasul dan pengikutnya, bahawasanya kitab Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa itu, Nabi Musa alaihissalam, telah banyak dirubah-rubah isinya oleh orang yang mengaku dirinya Yahudi itu. Apa yang disabdakan oleh Al-Quran itu setelah diselidiki oleh ahli-ahli secara ilmiah telah nyata kebenarannya. Penyelidikan itu telah menunjukkan bahawa isi kitab Taurat atau yang dinamai Perjanjian Lama itu tidaklah lagi catatan yang asli dari Nabi Musa, melainkan sudah banyak ditambah ataupun dirubah. Yang merubahnya itu bukan orang lain, melainkan kepala-kepala agama orang Yahudi itu sendiri. Menurut keterangan dari penyelidik Islam yang terkenal, iaitu Syekh Rahmatullah Al-Hindi, di dalam kitabnya Izharul Haq, bahawa tahrif atau merubah-rubah itu ada yang dengan merubah kalimat sehingga artinya pun berubah, atau mereka tambah beberapa kalimat sehingga berubah maknanya dari maksudnya yang asli, atau mereka kurangi jumlah kata yang tidak mereka senangi. Syekh Rahmatullah mengemukakan satu misal di antara beberapa misal, iaitu apa yang ditulis dalam kitab Kejadian tentang raja-raja yang memerintah di negeri Adom sebelum ada raja-raja dari Bani Israel. Lihat Kejadian 36, 31 sampai 43. Kata Syekh Rahmatullah, ini tidak mungkin dari perkataan Musa, kerana Bani Israel tidak mempunyai raja-raja di negeri itu, melainkan 350 tahun sesudah Musa. Adam Clark, salah seorang pentafsir Taurat, mengatakan, sangat berat persangkaan saya bahawa ayat-ayat ini dari 32 sampai 39 dahulunya dituliskan orang di pinggir naskah asli Taurat. Lalu orang yang menyalin di belakang menyangkakan bahawa dia termasuk bahagian yang di dalam, tak kala menyalin dirangkaikannya ke dalam. Lihat lagi kitab Ulangan 3/14. Maka Jair bin Manas itu mengambil segenap jajahan Arguk sampai penghinggaan negeri orang Gesuri dan Maskati. Maka Bazan itu dinamainya
Hakjal menurut namanya sendiri sampai kepada hari ini. Horn menulis dalam tafsirnya jilid 1 setelah menyalin ayat ini dan ayat yang tadi, kedua patah ayat itu tidak mungkin dari perkataan Musa AS sendiri, kerana ayat yang pertama menunjukkan bahawa pengarang kitab itu, iaitu kitab Kejadian atau yang dinamai Taurat, semuanya adalah adanya ialah setelah berdiri kekuasaan Bani Israel, dan ayat dalam kitab Ulangan itu menunjukkan bahawa pengarangnya berada sesudah berdirinya orang Yahudi di Palestin. Dan Horn menegakkan lagi bahawa kedua ayat itu, terutama ayat dalam ulangan itu, telah sangat berat dalam kitab ini. Ahli-ahli penafsir itu pun, yang bukan orang Islam tetapi pemuka-pemuka Kristian sendiri, telah menjelaskan tanpa tedeng aling-alingnya bahawa Izra penulis Taurat, iaitu Uzair menurut bacaan orang Arab, telah banyak menambah dalam Taurat. Ia telah banyak menambah dalam Taurat yang dia salin. Dan penafsir-penafsir itu pula yang menyatakan bahawa terdapat juga beberapa tambahan yang tidak diketahui siapa penambahnya. Tetapi mereka meyakinkan bahawa itu nyata, bukan apa yang ditulis asli oleh Musa. Apatah lagi, dalam Taurat itu terdapat banyak kalimat-kalimat bahasa Babil yang menjadi petunjuk bahawa dia ditulis sesudah beribu-ribu Yahudi ditawan dan dibawa ke Babil oleh Nebuchadnezzar, dan mereka telah hidup di Babil sampai 3 generasi, iaitu 100 tahun. Baru kembali ke Palestin sesudah dipulangkan Cyrus, Raja Parsi. Dan banyak lagi bukti lain yang menunjukkan bahawa kata-kata dalam naskah itu telah banyak yang tidak asli lagi, sehingga dapatlah kita memahamkan jika Rasulullah SAW seketika ditanyai oleh sahabat-sahabatnya bagaimana harusnya sikap kaum muslimin seketika membaca atau mendengar kitab-kitab itu, beliau berkata, jangan langsung dibenarkan dan jangan pula didustakan. Dari sebab mereka mengambil pedoman dari kitab yang telah banyak perubahan, tambahan dan mungkin juga pengurangan, kerana dari salin ke salin itu dengan sengaja yang baik atau sengaja yang buruk, atau kerana kelalaian, nescaya akan payahlah menegakkan yang benar atau untuk mencari titik-titik pertemuan dengan pihak mereka. Maka berkumpullah dua hal yang meruncingkan pertentangan. Pertama, sudah sukar mencari pegangan mereka yang asli. Kedua, kerana mereka sendiri sudah terlebih dahulu mengambil sikap a priori untuk menentang. Dari situlah maka timbulnya sikap mereka yang dijelaskan oleh lanjutan ayat ini, iaitu, dan mereka katakan, kami mendengar dan kami durhakai. Itulah sikap kesombongan yang dikentarakan. Kami mau mendengar apa yang kamu katakan itu, ya Muhammad, tetapi kami tidak akan tunduk kepadanya dan kami akan tetap menentangnya. Sebagaimana pepatah orang kata, mereka dengarkan dengan telinga kanan, lalu mereka keluarkan dari lagi telinga kiri. Walau betapa benarnya apa yang dikatakan Muhammad, namun mereka akan tetap menentang dan mendurhakainya. Kemudian diterangkan pula sikap mereka yang kedua. Dan dengarlah, padahal engkau tidak didengar. Artinya pihak Nabi Muhammad dan pengikutnya saja yang mereka minta mendengarkan apa pendirian mereka dan apa mereka mau. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Artinya mau benar sendiri saja. Kemudian itu dikatakan Tuhan lagi sikap mereka yang ketiga, yang lebih buruk lagi, iaitu dan ra'ina, iaitu mereka pilih satu kalimah yang juga didengar selintas lalu saja, seakan-akan maksudnya baik, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, ternyata bisa diartikan buruk. Sebab kalimat ra'ina selintas lalu bisa diartikan peliharakanlah kami, iaitu kalau diambil dari salah satu maksudnya dalam bahasa Arab, dari kata ra'ayi dalam fi'il amar, yang asal kata atau masdarnya ialah ra'iyah. Dan dalam bahasa Arab juga bisa saja dia berasal dari
asal kata ra'unah, iaitu seorang yang kacau fikiran, dipindahkan menjadi isim fa'il, berarti seorang yang kacau fikiran. Nabi Muhammad orang kacau fikiran. Bahasa Arab adalah satu rumpun asalnya dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, ra'ina itu berarti orang bodoh. Kerana mereka orang Yahudi memakai bahasa Ibrar dan hidup bercampur gaul dengan bahasa Arab, maka dengan sengaja mereka memakai perkataan yang bisa diartikan buruk atau baik. Tetapi kerana niat mereka memang buruk, mereka memakai perkataan itu pun adalah dengan niat buruk. Ketiga, sikap ini adalah memang kerana maksud yang buruk dan tidak jujur, yang dijelaskan pada lanjutan ayat. Kerana mereka memutar-mutar lidah mereka dan mencela-cela agama. Untuk maksud yang tidak jujur itu, mereka telah mempermainkan bahasa-bahasa Arab dan bahasa Ibrani serumpun. Ada kalimat yang bersamaan, dan kedua huruf bahasa itu pada masa dahulu sama-sama tidak memakai baris. Contohnya ialah huruf Arab di negeri kita, seumpamanya kalimat khairi bisa dibacakan syirik, yang bererti tempat air minum, dan bisa pula dibaca cirik, yang bererti berak atau najis. Berubah harakat berubahlah artinya sangat jauh. Kemudian datanglah lanjutan ayat menginsafkan kesalahan itu. Padahal jika mereka katakan, kami dengarkan dan kami taat, alangkah baiknya, sebab manusia yang jujur itu sewajarnya tunduk kepada kebenaran. Sebab mereka sendiri tidak dapat mengemukakan mana yang salah dari Al-Quran itu dan mana yang tidak sesuai dengan pokok hukum Taurat. Apatah lagi kalau mereka pilih kata-kata yang makna atau artinya tidak bisa diputar-putar pada maksud yang buruk. Dan alangkah baiknya jika mereka berkata, dan dengarlah, lalu mereka sudi pula mendengar perkataan lawan. Dan unzurna, bukan ra'ina, sebab unzurna hanya satu artinya, iaitu pandanglah kami, perhatikanlah kami, atau janganlah kami dilupakan. Inilah perkataan yang halus dan sopan santun yang selayaknya bagi orang yang hendak menegakkan kebenaran agama, bukan kepentingan, kedudukan dan mempertahankan golongan. Kalau demikian langkah yang mereka tempuh, nescaya adalah itu lebih baik bagi mereka dan lebih lurus. Sebab begitulah yang sesuai dengan kebenaran. Tetapi mereka telah dikutuk Allah kerana kekufuran mereka. Sebab itu, apa jua pun jalan kebenaran yang ditunjukkan dan kejujuran yang dianjurkan, mereka tetap tidak mau. Kutuk Allah telah mematikan cahaya kebenaran dalam diri mereka. Maka tidaklah mereka beriman kecuali sedikit. Ujung ayat 46. Golongan terbesar tetap dalam kekufuran, akhirnya sampai ke puncak, iaitu kehancuran mereka sendiri kerana keras kepala. Bani Quraizah dihukum dan dimusnahkan. Bani Nadir diusir dari Madinah. Pertahanan mereka yang terakhir, Khaybar, dihancurkan. Tetapi sedikit telah menjadi orang Muslim yang baik, sebagai Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.